ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahlil bukanlah sesuatu yang asing dalam kalangan masyarakat Melayu di Malaysia pada hari ini. Tahlil diadakan selepas berlakunya kematian daripada mana-mana ahli keluarga. Jika kita lihat, kenduri tahlil ini seolah-olah menjadi suatu kewajipan untuk dilaksanakan apabila adanya kematian. Malah, ianya akan dipandang pelik apabila sesebuah keluarga itu tidak mengadakan kenduri tahlil jika berlakunya kematian di kalangan keluarga mereka. Sehingga kan ada yang beranggapan keluarga berkenaan terlalu kedekut atau tidak memahami ajaran agama Islam untuk menyampaikan doa dan pahala kepada si mati. Di dalam majlis tahlil ini, kebiasaannya kaum keluarga akan berkumpul menyediakan jamuan untuk tetamu sambil mengadakan majlis tahlil dan diakhiri dengan jamuan. Imam yang mengetuai bacaan tahlil dan doa akan membacakan niat menghadiahkan pahala bacaan tersebut kepada si mati dengan menyebut khusus nama si mati tersebut. Oleh itu, anda bersama saya, Nik Muhammad Shimir bin Abdul Aziz, sebagai wartawan anda pada hari ini. Kita akan mengupas dan membincangkan isu berkaitan tahlil sama ada ianya dibenarkan di dalam syarak ataupun tidak. Melihat kepada isu tahlil yang sering menjadi suatu perbahasan, kemungkinan besar masyarakat di Malaysia pada hari ini tidak memahami dengan jelas tentang amalan tahlil ini dari sudut hukumnya dan kekhilafan dan terhadap pelaksanaannya. Untuk itu, sama-sama kita mendengar dan memahami penjelasan yang akan diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hilmi yang merupakan salah seorang imam dan bilal di Masjid Bernam dalam sesi wawancara selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya bersama dengan Ustaz Hilmi selaku Imam Masjid Taman Bernam. Jadi hari ini saya akan membuat ini berkaitan dengan tajuk saya, isu tahlil lah, sama ada dibenarkan ataupun tidak dalam syariat dan Islam. Berdasarkan, bukanlah research pun, pembacaan saya lah, banyaklah pembahasan kaitan dengan tahlil ni kan. Contohnya ada yang kata tak boleh buat sebab bid'ah kan, ada yang kata boleh, pasal ada yang kata harus. Jadi persoalan saya ni, apa yang saya nak tanya ke Ustaz, yang utamanya, adakah ibadah tahlil ni wujud dalam syariat Islam? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Persoalan tahlil ni, kita tanya adakah wujud dalam Islam? Okey. Bila kita tanya adakah wujud dalam Islam, kita kena tanya adakah dalil, adakah hujah daripada Al-Quran yang suruh buat tahlil. Jawapannya tidak ada. Daripada hadis Nabi SAW, adakah Nabi suruh buat tahlil? Jawapannya tidak ada. Tidak ada. Quran tak ada, hadis pun tak ada. Baik. Kemudian kita tengok tahlil ni apa benda? Tahlil ni asalnya perkataannya halala yuhallilu tahlilan. Itu dia punya ruwat dia. Tahlil ni apa? Tahlil ni adalah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Itu saja. Kemudian kita tradisi masyarakat Melayu kita, uruf kita, uruf kebiasaan kita sini, kita kata majlis tahlil. Kalau kita perhatikan majlis tahlil ni, apa yang ada di dalam itu? Ada zikir, la ilaha illallah. Kemudian tambah dengan selawat. Kemudian tambah dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran. Masuk pula persoalan, adakah apa nama bacaan ayat Quran ni sampai kepada si mati?
Ada kaitan tu. Ada berkaitan. Adakah pahala bacaan sampai kepada si mati? Baik. Soalan ni sebenarnya tu panjang. Kemudian dia akan nanti masuk pula kepada bid'ah dan sebagainya. Saya nak jawab secara ringkaslah. Nabi SAW pernah bersabda, hadis riwayat Bukhari, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa salat." Ila akhir. Apabila mati seorang manusia itu, seorang insan itu, terputus segala amalnya kecuali 3 perkara kan. Sedekatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, dan waladin salihun yad'u lah. 3 perkara ni tinggal. Kemudian adakah pahala-pahala bacaan ni sampai kepada si mati? Kalau kalau bacaan-bacaan ini dibaca oleh anaknya, wa waladin salih tadi, anak yang saleh, maka sampai. Ulama kata sampai, sebab sabit pada hadis. Kemudian orang-orang yang baca Quran dan sebagainya, kalau dia ni contoh dia ni mengajar baca alif fatah dulu, maka orang ni pandai Quran, dia sejak dia baca Quran tu sampai kepada si mati. Ilmun yuntafa'u bih, sebab dia pernah mengajarkan ilmu dan orang amal ilmu tu. Seperti mana sabda Nabi SAW lagi, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru ma amila bih," dan sebagainya. Dan sedekah jariah itu sedekah jariahnya. Kemudian timbul persoalan, adakah kita ni panggil orang tahlil ni, orang masjid dan sebagainya kan, jiran-jiran, adakah sampai? Adakah sampai? Kalau sampai, adakah dalil? Jawapannya ulama khilaf, maksudnya ulama pecah pada 2 pandangan. Ada dua pendapat. Pendapat pertama kata tak sampai. Orang lain yang bacakan. Maksudnya contoh bapak saya meninggal, kalau anak saya, contoh yang meninggal bapak saya, saya bacakan Fatihah, saya baca Quran, pahala ni saya sedekah pada ayah saya sampai. Waladin salihin yad'u. Tapi kalau saudara baca Fatihah, saudara nak sedekah pada ayah saya, setengah ulama kata tidak sampai. Setengah ulama, pendapat yang kedua kata sampai dengan cara bila dah habis baca Quran kan, saudara dah habis baca Quran, saudara berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, kalau adalah pahala daripada pembacaanku ini, maka kau sampaikanlah kepada si Fulan bin si Fulan." Mention nama si Fulan bin si Fulan. Maka kata setengah ulama sampai. Dan antara ulama yang kata sampai dengan kaedah kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya sampaikan pahala kepada sebulan bin sebulan ni, antaranya adalah Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian baik, kita balik pada tahlil. Bila kita buat majlis tahlil, sebab itu saya selalu cakap dalam kuliah-kuliah saya, kalau kita buat dalam majlis tahlil, panggil anak-anak, suami ke, isteri ke, cucu dan sebagainya, duduk dalam majlis tahlil tersebut, sama-sama bertahlil. Jangan panggil tahlil, orang masjid duduk tahlil dalam rumah, anak-anak, suami ke, isteri ke duduk luar sembang seukur. Rugi. Rugi sebab doa anak soleh itu tanpa hijab terus. Kita nak anak ni paling bagus tu sama join majlis tersebut. Satu. Yang kedua, bila kita bertahlil, uruf kebiasaan kita ni kan, bila dah habis tahlil semua, imam pun berdoa. Antara doa imam, Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'na min al-Quran al-azim wa ma halalna min la ilaha illallah wa ma astaghfarna wa ma qulna wa ma sabbahna min, ya Allah, ya Allah, Allahumma ja'al, ya Allah, jadikanlah kalau ada pahala daripada pembacaan kami, zikir kami, tahlil kami, selawat ini, kau hadiahkanlah pada Rasulullah dan keluarga. Kemudian khusus kita sebut dalam doa tahlil itu
summa ila arwahi khususan, dan khusus pahala-pahala bacaan kita ni tadi kepada si fulan bin si fulan, si mati tadi. Maka pertama, bila waris join in masuk dalam majlis tahlil, memenuhi tuntutan hadis yang pertama, idza matal insan in fata'amalu illa salat. Yang kedua, bila imam berdoa di majlis tahlil, berdoa minta kepada Allah SWT supaya jika ada pahala bacaan zikir dihadiahkan kepada sebulan demi sebulan si mati tadi. Maka memenuhi kaedah yang dicadangkan oleh para ulama, iaitu dengan doa minta Allah Ta'ala sampaikan kepada si mati yang kita berhajatkan itu. So dia kalau memenuhi kaedah, memenuhi syaratnya, mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala terima dan Allah Ta'ala sampaikan pahala kepada si mati. Tapi kalau kita buat majlis tahlil tak ada, dua kaedah ni tak ada, maka kita tahlil ni, saya baca tahlil sampai pada ibu ayah saya lah, saudara baca tahlil sampai pada ibu bapa saudara lah, tak adalah kepada si mati yang tuan rumah ni tadi. Itu kaedah jaga dia. Wallahualam. Okey, masa Ustaz Ali, apa yang saya faham ni, kalau ikut dasarnya dalam dalil dengan hadis tu tak ada lah. Memang tak ada. Tak ada hadis. Tapi konteks dalam tahlil tu, ini ayat Quran yang apa isi dalam tahlil tu? Tahlil itu sampai asalkan dia memenuhi dua kaedah tu. Yang pertama kaedah tu antara salah satu lah. Salah satu lah. Antara ini yang kalau anak soleh terus terbaik. Kalau yang menyuruh orang lain itu, bila kita berdoa tu kita kena sebut. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya ada kepada sebulan dua sebulan kita. Tapi yang ni dia ada dua pula pendapat lah dari kalangan ulama yang ada yang kata tidak sampai. Bukan sampai. Ada yang kata sampai. Betul. Jadi kita teruskan kepada soalan yang kedua. Pada ini berkaitan dengan apakah hukum melaksanakan ibadah tahlil tersebut? Hukum melaksanakan ibadah tahlil ni hukumnya harus bukan wajib, bukan sunat. Hukumnya harus ada. Sebab orang tak buat tak tak, kalau tak buat jangan kita paksa orang buat. Saya tak nak buat tahlil, tak boleh kamu kena buat tahlil 7 hari, 3 hari, 1 hari, 1000 hari. Tak, kita begitu. Dia hukumnya harus. Kalau orang tu berkemampuan, tak buat. Tak ada. Kalau ada yang kata dia buat tu tak berkemampuan, ada meminjam macam-macam, maka boleh jadi makruh dan juga boleh sampai kepada hukum yang haram. Sebab dia kena berhutang pula nak bagi kita baca, tidak boleh. Dan kita orang yang beri tahlil itu tak sepatutnya kena meletakkan, kami kena buat makanan, kami kena buat minuman. Syarat ni kalau yang bertahlil ni kena berkemampuan lah. Dia bukan syaratnya, jadi daripada keinginan tuan rumah. Kalau kita tetamu ni tak boleh nak memaksa. Kena buat minyak ke, kena buat sebenarnya tidak. Kalau tuan rumah kami nak datang tahlil, kita jangan mengharapkan apa-apa. Jadi kita dengan ikhlas kita datang, naikkan dia sebagai salah satu cara kita bertakziah kepada keluarga waris Allah. Itu saya juga daripada kami nanti kita tidak beri penjelasan harapnya itu dapat diamalkan atau diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentetan daripada perbincangan dan perbahasan sebentar tadi jelas menunjukkan hukum tahlil adalah amalan yang harus untuk dilaksanakan kerana konteks yang ada dalam amalan tersebut. Selain itu, ianya menjadi amalan yang boleh dilaksanakan atau dilakukan oleh kita sebagai seorang anak untuk menghadiahkan atau
memberi sedekah kepada ibu bapa yang sudah tiada, yang mana ianya bertepatan dengan satu hadis yang sahih riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Nasa'i dan Ahmad. Mafhumnya, apabila seorang manusia meninggal, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Itu sahaja daripada saya, Nik Muhammad Shimir bin Abdul Aziz, sebagai wartawan anda pada hari ini.